Jenis loya buruk ni cukup ramai. Menyembang kedai kopi, kuliah tak pi pun. Kuliah tak mai. Dia sembang kedai kopi, dia kata aku tahu ustaz nak kata apa, mesti kata kat orang. Atau Fir'aun, orang Samud, orang Nabi Soleh, orang takkan nak cerita kera dengan babi. Sebab itu diajak muslimin dan muslimat, dijemput hadir. Mana ada lembu limin, lembu limat? Mana ada ajak pi kuliah lembu jantan, lembu betina? Tak ada. Orang nak kena cerita orang. Quran cerita orang. Walau ada al-an'am, cerita binatang. Makanan halal, makanan haram. Ada, bukan tak ada. Tapi perangai hudur manusia, maka kena cerita manusia. Oh, sembang derah, kuliah tak pi, lepas tu faham Islam, ikut kepala otak dia. Itu yang jadi haru hari ni. Akhirnya dia faham Islam, ikut naluri nafsu dia sendiri. Apa tok guru ustaz nak sampai, dia bukan mau nyembang derah. Korban dia mai dulu, subuh dah lagi dia sampai dah. Korban, lembu duk tunggu. Hirkelah loya buruk. Tang mana neraka, dah syurga penuh. Nabi balas. Nabi kata hang tunggu tak? Habaq dekat utusan, hang tunggu. Nabi balas. Nabi kata, wahai Herakl yang azim. Nabi hormat dia. Wahai Raja Rom yang agung. Nabi hormat. Engkau tanya aku mana neraka, kalau syurga ni seluah langit bumi. Aku bertanya kepadamu, di manakah siang ketika malam datang? Mampu ya? Waktu malam baik siang pergi mana? Nabi tanya. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat, itu pengajaran cukup banyak. Akhirnya Rom tak mai. Nabi balik 5 hari 4 hari Nabi lepak di situ. Rom tak mai, memang tak mau perang, penakut bacul. Nabi balik, itu yang datang peristiwa di tengah jalan. Nabi menyembelih 4-5 ekor unta. Lepas tu ambil tangki dalam perut unta, ayak tak cukup, ambil straw seorang sikit, cucuh minum ayak perut unta. Unta kan ada tangki dalam. No, sembelih terpaksa, air dah tak cukup. Itu dalam peristiwa Tabuk. Dan ada satu lagi peristiwa besar. Dalam habis saja perang Tabuk, sampai di Madinah. Riwayat pertama. Riwayat kedua, sebelum sampai Madinah, Nabi arahkan beberapa orang sahabat untuk membakar Masjid Dirar. Ada satu masjid, diraran masjidan wa tafriqan bainan nas, dalam At-Taubah. Masjid yang dibina oleh puak-puak munafik. Puak-puak munafik dia bina masjid. Nabi nak pi perang Tabuk, depa sibuk buat masjid. Lepas tu dah siap, depa jumpa Nabi, suruh Nabi rasmi masjid. Nabi nak pi perang. Nabi tahu dah masjid tu nak pecah belah orang, bukan nak diimarahkan, nak bagi orang kelang kabut tu aja. Balik Nabi suruh bakar. Tuan nak kata apa? Nabi kejam, Nabi zalim, nak mampu. Nabi nak ajar fungsi masjid. Nabi nak ajar peranan masjid. Nabi nak ajar bagaimana masjid mesti berfungsi menjadi pusat umat Islam. Bukan sekadar ilmu yang dicurahkan, tetapi sistem kemasyarakatan bermula daripada rumah Allah. Itu perang Tabuk. Abu Bakrin semua, sampailah Nabi balik. Dan akhirnya berlakulah pemulawan terhadap beberapa orang sahabat yang tidak menyertai Tabuk. Yang itu panjang cerita. Baik. Abu Bakrin menikahkan puterinya Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Cuma ada seorang profesor universiti, dia sembang dengan abang saya, Ustaz Salahuddin. Abang saya Ustaz Salahuddin tengah buat master sekarang, dia tengah buat master. So profesor dia menyembang dengan profesor dia. Saya ambil cerita ni, kita kongsi. Profesor dia tanya abang saya Ustaz Salahuddin, dia kata, kenapa Rasulullah menikah, berkahwin dengan Aisyah sebelum hijrah? Waktu nak hijrah tu kahwin. Dan walinya Allah, bukan ada wali orang. Nabi kahwin dengan Aisyah, berwalikan Allah. Tu specialnya Aisyah. Persoalannya, kata profesor, kenapa Allah perintahkan kahwin sebelum bergerak ke Jabal Sur? Nabi kahwin itu bersama Aisyah di Madinah. Mula-mula Ustaz Salahuddin tanya saya, agak-agak macam mana? Apa jawapan? Saya kata, waktu kami jumpa lah a few months ago, saya kata pasal hubungan Abu Bakrin dengan Rasulullah. Dia kata tak berapa tepat jawapan. Saya kata, apa jawapan? Profesor tu kata, yang tak mungkin penyelia dia kot, wallahualam, dekan dia kan, universiti yang dia buat master. Profesor tu kata, waktu hijrah Abu Bakrin bawa duit banyak. Kita dah belajar, dah baca, Abu Bakrin bawa 5,000 dirham. Duit yang Abu Bakrin bawa, nak bayar unta, nak bayar kuda Abdullah bin Uraiqat penunjuk jalan, nak belanja, nak makan apa semua. Duit tu seolah-olah tersekat, tak boleh nak bagi ke Nabi, sebab Nabi Rasul tak boleh makan sedekah. Sedekah Nabi tak boleh ambil. Nak bagi-bagi begitu aja tak boleh, dia Rasul, kedudukan dia tinggi. So macam mana nak solve the problem? Kahwin. Tu rahsia dia. Bila kahwin, jadi pak mentua Nabi, beres, buat main sikit. Tu rahsia dia. Subhanallah. Kahwin aja, bergerak ke Jabal Sur. Dah tak ada masalah dah, pak mentua. Kan pak mentua nak kena kot, ranjang pun tahu. Kan? Pak mentua dah jadi pak mentua Nabi, buat main duit, tak ada masalah dah, tak ada sedekah, tak ada hadiah, tak ada apa. Ni menantu, ni pak mentua, buat main. Itulah rahsia Nabi berkahwin sebelum hijrah. Apalah salahnya Aisyah hijrah sekali, kahwin di Madinah? Apa salahnya? Oh, tu dia rahsia dia. Supaya mudah Nabi dalam peristiwa hijrah, Allah bantu sampai tahap tu. Maka dikahwinkan atas perintah Allah, berwalikan Allah. Jangan main-main. Perkahwinan Nabi dengan Aisyah yang menjadi isu, yang menjadi modal lapuk orientalis barat untuk menuduh Rasulullah dengan tuduhan yang tak mampu kita nak sebut. Na'udzubillahi min zalik.